أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pelajar ustazah yang dikasihi, kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah, moga-moga kalian sentiasa berada dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala serta berada dalam keadaan yang sihat. Insya-Allah, sebelum kita teruskan PDPC kita, marilah sama-sama kita bacakan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita mulakan pembelajaran, jom kita main satu permainan. Arahannya cukup mudah, sila susun huruf-huruf yang disediakan untuk menjawab soalan yang diberikan. Mari kita mulakan. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bibismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Pelajar-pelajar dah sedia dengan jawapan masing-masing? Baik, jom kita simak jawapannya. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bibismillah wabil hadi rasulillah. Barakallahu fikum. Kalian berjaya menjawab soalan dengan tepat. Soalan yang pertama, negara Islam yang pertama di dunia, jawapannya ialah Madinah. Soalan yang kedua, Perlembagaan Negara Madinah, jawapannya ialah Piagam Madinah. Soalan ketiga, konsep yang digunakan dalam pemerintahan negara Madinah, jawapannya ialah konsep syura. Soalan ustazah, siapakah yang menjadi pemimpin negara Islam Madinah dan siapa yang menggubal Piagam Madinah? Mumtaz, tepat sekali. Jawapannya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pelajar-pelajar semestinya dah dapat agak apa yang kita akan belajar hari ini. InsyaAllah hari ini Ustazah akan kongsikan satu topik yang berada di dalam bidang sirah yang bertajuk Kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Para pelajar yang berada di rumah boleh merujuk buku teks pada muka surat 167 sehingga muka surat 172. Objektif pembelajaran pada hari ini ialah yang pertama, menjelaskan kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Yang kedua, menerangkan kehebatan kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, menyatakan iktibar daripada kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah yang pertama kita akan lihat kepada kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Pemerintahan kerajaan Islam yang pertama bermula di Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membina asas negara Islam Madinah yang kuat melalui beberapa cara. Antara cara-caranya ialah yang pertama, membina masjid, yang kedua, mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar, yang ketiga, menggubal Piagam Madinah, dan yang keempat, membina pusat perniagaan. Seterusnya kita akan lihat kehebatan kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Perkara ini kita dapat lihat melalui beberapa aspek. Yang pertama, aspek ibadah, iaitu pengikat hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, aspek kemasyarakatan, yang mana ukhuwah menjadi teras kesatuan. Yang ketiga, aspek politik yang memacu kestabilan negara. Dan yang keempat, aspek ketenteraan yang menjulang maruah agama, mempertahankan nyawa. Yang pertama, aspek ibadah. Asas dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah usaha menyeru manusia supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala yang esa. Kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam aspek ibadah kita dapat lihat yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi imam bagi setiap solat fardu kecuali ketika baginda sakit. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan masjid sebagai syiar Islam, tempat tumpuan masyarakat untuk beribadah, menuntut ilmu dan menyelesaikan masalah. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutamakan solat fardu kerana hubungan akidahnya yang rapat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istiqamah melakukan solat sunat dan qiyamul lail di rumah sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, kesempurnaan akidah dan ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kerana kesempurnaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, aspek kemasyarakatan. Kehebatan kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan masyarakat Madinah hidup harmoni, saling membantu dan bersatu untuk mempertahankan Madinah. Kejayaan ini kita dapat lihat melalui usaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antaranya persaudaraan sesama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar dalam ikatan Islam, yang mana setiap orang Ansar akan mengambil seorang Muhajirin untuk dijadikan saudara dan berjanji untuk membantunya. Orang Ansar akan memberikan pelbagai bantuan seperti tempat tinggal dan harta. Seterusnya, jaminan keselamatan kaum bukan Islam, hak kemasyarakatan dan kebajikan mereka dijaga dan tidak diceroboh. Seterusnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengadakan perjanjian dengan kaum Yahudi dan musyrikin yang tinggal di Madinah, yang mana mereka perlu sama-sama menjaga keselamatan dan keamanan Madinah. Yang ketiga, aspek politik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bijak menjaga keamanan dan kestabilan negara Madinah melalui strategi politik yang digunakan. Strategi politik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbahagi kepada dua, iaitu hubungan dalaman dan hubungan luaran. Melalui hubungan dalaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggubal piagam Madinah, iaitu Perlembagaan Negara Madinah secara bertulis. Piagam ini dibina atas dasar tanggungjawab dan keadilan untuk memastikan hak setiap individu yang mematuhi piagam ini terpelihara. Seterusnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamalkan konsep syura dalam pemerintahannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa berbincang dengan para sahabat, meminta pandangan dan menetapkan keputusan secara bersama. Melalui hubungan luaran pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengadakan perundingan dengan sebanyak mungkin kabilah Arab yang berada di sekitar Madinah. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengikat perjanjian persahabatan dan patuh kepada syarat-syarat perjanjian tersebut. Seterusnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutus surat kepada kerajaan luar di sekitar Madinah untuk mengajak mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, aspek ketenteraan. Kewibawaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam aspek ketenteraan dapat dilihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga maruah agama dan keselamatan nyawa umat Islam. Secara umumnya, dalam aspek ketenteraan, antara tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah: yang pertama, mengutamakan perdamaian berbanding peperangan. Yang kedua, menubuhkan pasukan peronda untuk mendapat maklumat musuh. Yang ketiga, memperkuat umat Islam dengan ilmu dan kemahiran ketenteraan. Yang keempat, mengetahui hampir kesemua peperangan dengan kemahiran yang tinggi. Yang kelima, meminimumkan kehilangan nyawa dan harta.
Dan yang keenam, mengamalkan peperangan yang beretika seperti tidak membunuh orang awam dan tidak merosakkan tanaman. Seterusnya, strategi peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antaranya ialah yang pertama, mempelbagaikan strategi peperangan untuk mengelirukan musuh. Yang kedua, bergerak secara rahsia dan pantas sehingga tidak memberi peluang kepada musuh untuk menyerang balas dan akhirnya musuh menyerah atau melarikan diri. Yang ketiga, melancarkan serangan psikologi untuk melemahkan semangat musuh dan dapat mengelakkan pertumpahan darah. Yang keempat, tidak panik walaupun berada dalam situasi genting, malah terus bangkit menyusun strategi baru. Iktibar daripada kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iktibar yang boleh kita ambil, yang pertama, melalui aspek ibadah, kita perlu mengajak ahli keluarga dan rakan bersama-sama untuk memudayakan ibadah dalam kehidupan kerana ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, mengimarahkan masjid dengan cara menyertai aktiviti masjid seperti solat berjemaah dan majlis ilmu. Yang kedua, melalui aspek kemasyarakatan, kita perlu menyertai dan menggerakkan aktiviti kemasyarakatan dan kesukarelawanan seperti gotong royong dan kenduri kendara. Yang kedua, kita perlu menjaga hubungan baik dan saling membantu sesama rakan tanpa mengira kaum dan agama. Melalui aspek politik, kita perlu berdisiplin dan mematuhi peraturan yang ditetapkan selagi tidak bercanggah dengan syariat Islam. Seterusnya, tidak bersubahat dengan perlakuan jahat yang boleh memudaratkan diri, agama, masyarakat dan negara. Dan yang keempat, melalui aspek ketenteraan, kita perlu menanam sifat cintakan negara di dalam diri serta sanggup berkorban demi agama dan negara. Seterusnya, kita perlu menjaga kekuatan fizikal dan mental dengan cara menyertai aktiviti sukan. Sebagai penutup, marilah sama-sama kita menyedari hakikat bahawa kita semua adalah pemimpin. Sama ada pemimpin kepada diri, ahli keluarga, masyarakat, negara atau agama, maka seharusnya kita menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah hasanah ataupun ikutan yang baik dalam aspek kepimpinan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjukkan kepada kita. Moga-moga kita menjadi seorang pemimpin yang Allah redha dan sentiasa mendapat taufik dan hidayah daripadanya. Wallahu a'lam. Sekian sahaja perkongsian pada hari ini. Moga-moga para pelajar boleh mengambil manfaat daripada perkongsian ini. Mari sama-sama kita akhiri PDPC kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma